Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kusyara binti Amit. Kami daripada kumpulan 5. Hari ini kami akan membentangkan tentang fenomena shopping TikTok Live dan pengaruh sosial. Dalam pembentangan ini, kumpulan kami akan membincangkan mengenai yang pertama, penyertaan masalah, yang kedua, faktor-faktor permasalahan, yang ketiga, kesan permasalahan, yang keempat, penyelesaian dan akhir sekali, kesimpulan. Kumpulan kami terbagi kepada 6 orang, iaitu Rozana Azira, Eisenstein Maisul, Siti Fazira Hamsa, Rebecca Leonardus, Hamizan Azmi dan saya sendiri Nur Kusyara binti Amit. Untuk pengenalan, shopping TikTok Live ialah trend membeli belah melalui siaran langsung di TikTok Live dan semakin popular di Malaysia. Ianya menggabungkan hiburan dan juga jualan dalam masa yang sama, serta dipengaruhi oleh pempengaruh sosial seperti influencer dan juga komen penonton. Fenomena ini telah mengubah cara membeli belah dengan menggabungkan hiburan dan pembelian dalam masa yang sama. Namun, ia di sebalik kemudahan ini, wujud beberapa isu sosial yang perlu diberi perhatian, termasuk pengaruh sosial terhadap tingkah laku pengguna terutamanya dalam kalangan remaja dan golongan muda. Di sini dapat saya nyatakan 3 masalah yang dapat kami kaji daripada tajuk kami, iaitu peningkatan pembelian impulsif pengguna muda terutamanya terdedah dengan pay later, dan terakhir, TikTok Live shopping semakin popular di Malaysia. Penyataan masalah yang pertama ialah peningkatan pembelian impulsif. Perkara ini berlaku apabila pengguna terdorong membeli tanpa perancangan disebabkan promosi semasa live streaming, FOMO dan pengaruh pempengaruh. Kenapa saya mengatakan ini sebagai satu masalah? Ianya kerana kebanyakan pengguna sanggup untuk menunggu TikTok Shop itu live semata-mata untuk mendapatkan promosi semasa live. Waima TikTok Shop tersebut akan live pada pukul 9 dan ke atas, yang mana akan mengganggu masa rehat pengguna. Yang kedua, FOMO. FOMO dan juga pempengaruh ini berkaitan. Kenapa saya kata FOMO dan juga pengaruh-pempengaruh ini berkaitan? FOMO ataupun yang kepanjangannya Fear of Missing Out berlaku kerana kehidupan influencer, posting influencer di TikTok yang membuatkan penonton rasa untuk memiliki barang yang dia ada. Contoh yang boleh saya beri, trend handbag brick yang sangat hype pada satu masa dulu, yang mana orang sanggup beratur berjam-jam, berpuluh jam demi mendapatkan bag brick yang telah diposting oleh beberapa pempengaruh yang dibayar oleh syarikat tersebut, dan memberi kesan FOMO kepada pengikut-pengikut influencer tersebut. Masalah yang kedua, pengguna muda terutamanya terdedah dengan pay later, memberi kesan terhadap anak muda yang mempunyai keinginan untuk membeli namun faktor keuangan tidak mengizinkan. Oleh itu, bertindak untuk menggunakan sistem pay later yang mana menyebabkan anak muda memiliki hutang di umur yang muda. Kebanyakannya anak muda adalah golongan yang ada di golongan FOMO. Dia tidak mahu ketinggalan tren-tren yang ada di zaman sekarang. Namun, tidak semua boleh memiliki barang tersebut oleh kerana faktor keuangan yang berbeza-beza. Disebabkan oleh itu, mereka tidak berfikir panjang bagaimanakah untuk membayar hutang selepas hari itu. Namun yang penting pada waktu itu mereka memiliki dan boleh memiliki barang yang mereka inginkan. Penyataan masalah yang ketiga, yang mana penyataan masalah yang terakhir, TikTok Live shopping semakin popular di Malaysia. Kedengaran seperti positif ataupun kedengaran seperti yang baik. Namun sebagai medium jual beli yang menggabungkan hiburan dan penstreaman, ianya memberi kesan kepada pemilik kedai yang menjual barangan yang sama namun memiliki kedai secara fizikal. Mengapa saya mengatakan ini sebagai penyataan masalah? Di sini dapat kita lihat kebanyakannya orang apabila mereka melihat barang yang ada di online shop dan juga di kedai fizikal, mereka akan bandingkan, TikTok Live lebih murah berbanding kedai ini. So, mereka lebih memilih untuk membeli di platform TikTok yang mana lebih murah dan cuma perlu menunggu 2 hingga ke 3 hari daripada boleh membeli di kedai secara langsung dan mendapat barang tersebut dalam keadaan yang sangat baik
namun harga sedikit mahal. Mengapa saya katakan perkara ini menjadi penyataan masalah? Kerana sebagai pemilik kedai, mereka akan mengalami kerugian sekiranya semua pengguna beralih platform ke platform online kerana mereka harus membayar sewa kedai, mereka harus membayar bil elektrik, membayar bil air, membayar pekerja sekiranya mereka memiliki pekerja, dan juga mereka harus membayar kos yang mana mereka harus mengeluarkan kos untuk mendapatkan barang tersebut untuk letak di kedai mereka. Hai, saya Fazira. Antara faktor permasalahan shopping TikTok Live ialah pengaruh promosi semasa live streaming, FOMO dan pempengaruh. Promosi yang dijalankan secara langsung melalui platform seperti TikTok memberi impak yang sangat besar kepada pengguna, terutamanya golongan muda. Mereka mudah terpengaruh dengan strategi pemasaran agresif seperti diskaun terhad, voucher masa nyata atau tawaran beli sekarang sebelum habis. Keadaan ini mendorong fenomena FOMO, fear of missing out, yang akhirnya menyebabkan pengguna membuat pembelian secara impulsif tanpa pertimbangan kewangan yang matang. Sebagai contoh, apabila melihat pempengaruh kegemaran mereka mempromosikan satu produk dengan diskaun terhad selama 10 minit semasa siaran langsung, pengguna akan mendorong membeli tanpa memikirkan sama ada mereka benar-benar memerlukan produk itu. Seterusnya ialah antara faktor permasalahannya ialah pendedahan pengguna muda kepada sistem pay later. Ramai pengguna muda berhadapan dengan keterbatasan kewangan, namun masih mempunyai keinginan untuk membeli barang trending atau disarankan oleh pempengaruh. Oleh itu, mereka memilih menggunakan sistem Buy Now, Pay Later. Contohnya SPayLater, Atomy atau Hula. Walaupun pada awalnya nampak membantu penggunaan sistem ini, sebenarnya mendorong kepada pembentukan hutang pada usia yang muda dan jika tidak dikawal boleh memberi kesan jangka panjang terhadap kestabilan kewangan. Misalnya, pelajar universiti yang menggunakan kemudahan SPayLater untuk membeli gadget atau barangan kosmetik semasa promosi, akhirnya terperangkap dengan komitmen pembayaran bulanan walaupun tiada pendapatan tetap. Faktor seterusnya adalah kesan globalisasi menjadikan TikTok Live Shopping menjadi platform ideal jual beli. Kesan globalisasi menyebabkan TikTok Live Shopping menjadi platform ideal jual beli yang dinamik serta berdaya saing. Hal ini menjadikan ramai pengguna lebih fokus untuk melakukan pembelian di platform ini dan kaedah tradisional seperti kedai fizikal kurang dipraktikkan lagi. Seterusnya, saya akan terangkan kesan utama akibat fenomena shopping TikTok Live yang semakin popular dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan muda. Kesan pertama, masalah kewangan dalam kalangan remaja dan pengguna muda. Fenomena ini menyebabkan ramai pengguna, terutamanya anak muda, terpengaruh untuk membeli secara impulsif. Disebabkan kekangan kewangan, mereka memilih untuk menggunakan sistem Pay Later. Ini boleh menyebabkan mereka mula berhutang pada usia muda dan gagal mengurus kewangan dengan bijak, sekaligus memberi kesan negatif terhadap masa depan kewangan mereka. Kesan kedua, persaingan tidak sihat kepada peniaga lain. Shopping TikTok Live juga memberi tekanan kepada peniaga yang tidak berada di platform tersebut. Peniaga kecil atau tradisional sukar bersaing dari segi harga, promosi dan juga capaian pelanggan. Akibatnya mereka mungkin kehilangan pelanggan dan pendapatan kerana pengguna lebih tertarik dengan jualan yang lebih agresif dan juga interaktif di TikTok Live. Peningkatan ketara dalam kebergantungan pengguna di TikTok Live Shopping turut menjadi salah satu kesan kerana fenomena TikTok Live Shopping telah menyaksikan kebergantungan pengguna yang meningkat untuk membeli pelbagaian barangan kerana mudah dan cepat. Hal ini secara langsung menyerancangkan perniagaan, e-dagang serta ekonomi negara. Seterusnya saya akan menerangkan penyelesaian permasalahan fenomena shopping, TikTok Live dan pengaruh sosial kepada golongan muda, yaitu kampanye kesadaran keuangan, di mana kampanye kesadaran keuangan perlu dilaksanakan bagi mendidik pengguna, terutamanya golongan muda, tentang risiko pembelian impulsif dan penggunaan Pay Later. Melalui pendidikan keuangan yang mudah difahami, pengguna dapat membuat keputusan pembelian yang lebih bijak dan terancam. Yang kedua ialah kawalan kandungan TikTok Live.
di mana platform TikTok perlu mengetapkan garis panduan promosi semasa live dan menghadirkan akses kepada sistem pay later. Ini dapat mengurangkan pengaruh FOMO serta mendorong penjual untuk mempromosikan pembelian secara bertanggung jawab, seterusnya melindungi pengguna daripada berhutang. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hamizan Azmil. Penyelesaian yang seterusnya iaitu pelaksanaan polisi dan penguatkuasaan etika digital. TikTok live shopping semakin popular akibat globalisasi, namun ia juga menimbulkan risiko penipuan dan penyalahgunaan. Oleh itu, polisi dan etika digital perlu dilaksanakan. Kerajaan harus mewajibkan penjual mendaftar dan mematuhi garis panduan jual beli. TikTok pula perlu menapis dan mengesahkan penjual yang sah. Penjual juga mesti memberi maklumat jujur dan tidak menipu pelanggan. Dengan penguatkuasaan ini, platform TikTok boleh menjadi ruang jual beli yang lebih selamat dan dipercayai. Seterusnya adalah kolaborasi antara influencer dan peniaga tempatan. Ini adalah untuk membantu peniaga tradisional bersaing dalam era TikTok live shopping. Kolaborasi bersama influencer merupakan langkah yang berkesan. Influencer mempunyai ramai pengikut dan tahu cara menarik perhatian pembeli melalui kandungan kreatif. Peniaga boleh bekerjasama dengan mereka untuk mempromosikan produk melalui siaran langsung atau video pendek. Ini memberi pendedahan yang lebih luas kepada peniaga kecil. Selain itu, program khas seperti influencer angkat peniaga juga boleh diwujudkan untuk membantu perniagaan tempatan berkembang di platform digital secara lebih adil dan inklusif. Sebagai kesimpulan, fenomena shopping TikTok Live memang memberi banyak kelebihan dari segi kemudahan membeli belah, namun ia juga memberi kesan negatif terutama kepada golongan muda. Antara isu utama yang dikenal pasti termasuklah pembelian impulsif, penggunaan pay later tanpa kawalan serta persaingan tidak sihat kepada peniaga tempatan. Bagi mengatasi masalah ini, beberapa langkah penyelesaian telah dicadangkan seperti pelaksanaan polisi dan juga etika digital, kempen kesedaran kewangan, pengawalan kandungan semasa TikTok Live dan kolaborasi antara influencer serta peniaga tempatan. Dengan adanya langkah-langkah ini, kita berharap TikTok Live boleh menjadi platform beli belah yang lebih bertanggungjawab. Selamat dan memberi manfaat kepada semua pihak. Sekian, terima kasih.